أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, hari Jumaat penuh barakah yang kami ucapkan selamat terus beribadah pada bulan Ramadan, dan kita doakan agar Allah terima amal kita. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Penghulu Segala hari ya, penghulu segala bulan pula. Mudah-mudahan tambah barakah insya-Allah. Betul. Ceria bersama Al-Quran insya-Allah. InsyaAllah ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang sedang bercuti bagi di kawasan Pantai Timur, di Kedah ataupun di tempat-tempat lain. Kita doakan yang terbaik dalam keadaan sebahagian tempat kes COVID-19 meningkat, tetapi kita yakin bahawa sebenarnya dengan kita menjaga SOP dan kita berdoa membanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin bahawa pertolongan Allah tiba. Dan bagi yang rakan-rakan yang positif Ustaz ya, kita doakan pada hari Jumaat penuh barakah ini untuk diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi kita pada juz yang ke-22 Ustaz ya. Selepas semalam kita menyambut nuzul Quran ya, yang kita harapkan bila hari ini kita terus bersemangat, apatah lagi kita dah pun menuju kepada 10 akhir, 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Persediaan ya, kalau kita dah bercuti semalam nuzul Quran tu, kalau boleh dah lah kita bersedia, kerana kita dah nak pecut dah ni ya. Kalau orang lumba lari tu kira yang menentu kemenangan bukan yang paling awal bergerak Ustaz ya. Waktu dulu saya bertanding tu kan,
kadang-kadang cepat dia bergerak kan, tapi tak menang-menang kan. Pasal apa? Pasal yang kat ujung itu yang sebenarnya memberi kesan manfaat, dan ini yang kita harapkan. Kita mohon Allah mudahkan urusan kita. Kita baca doa sebagai permulaan kita, Rabbi zidni ilma, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Moga-moga Allah jadikan kita sebagai orang yang berilmu. Jangan lupa tuan-tuan untuk berkongsi di talian di Facebook sekarang ini, dan kita melihat kepada ayat 31 saya baca tadi. Menyambung surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 halaman 422. Surah Al-Ahzab ini maksudnya persekutuan, ya, bersekutu. Dan bila bercakap tentang surah ini, ia adalah pilihan demi pilihan, ya, kita menyerah diri kepada peraturan-peraturan Allah yang kadang-kadang sukar, ya, kerana kita yakin bahawa di sebalik kesukaran menyerah diri pada peraturan Allah itu ada hikmah, ada hikmah yang kita akan peroleh bila kita terus sahaja solat, terus sahaja mengikut peraturan yang ada dalam surah ini. Jadi semalam kita sudah pun melihat sebahagiannya, dan hari ini dalam ayat 31, dan barang siapa di antara kamu isteri-isteri Nabi tetap taat kepada Allah, yaqnut minkunna lillah wa rasulih, ya, serta mengerjakan kebajikan, nescaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali ganda, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Ini adalah satu janji Allah kepada isteri-isteri Nabi, ya. Dan dalam masa yang sama juga bagi orang-orang yang beriman, ya, bila makin lagi pasangannya itu terlibat dalam aktiviti membawa dakwah, apabila yang pasangannya itu tetap yaqnut, iaitu masih lagi taat setia kepada Allah dan Rasul, maka ganjarannya lebih banyak. Pasal apa? Pasal cabaran pun banyak Ustaz, ya, untuk terus menjaga adab, menjaga akhlak, sebagaimana kalau dalam ayat yang ke-32, ya nisa an-nabi, ya, wahai isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Jadi ada lagi istilah jika kamu bertakwa itu, ya, iaitu apa? Ini taqaitunna fala tahda'na bil qaul, ya. Nak ceritanya ialah walaupun isteri Nabi, tetapi takwa itu tetap juga ditekankan Ustaz, ya. Apatah lagi kalau wanita biasa, ya, bahawa dia tak sama dengan wanita lain kalau bertakwa. Tapi kalau takwa maksudnya lebih kurang sama sahaja, ya. Jadi ada panduan di sini, iaitu kena jaga suara, ya. Kerana ada orang yang ada penyakit, dia bila dengar suara tertentu itu dia akan rasa semacam. Itu sebabnya Ustaz ni sensitif sikit bab suara ini dalam surah 32 ni. Itu sebabnya ada orang kata ini zaman dahulu, zaman sekarang ni tak ada masalah. Tapi cabarannya ialah lain macam Ustaz, ya, lain macam. Beza suara lelaki dan suara perempuan yang Allah beritahu dalam ayat 32. Itu sebabnya ada sebahagian ulama yang amat sensitif dengan kehadiran qari ataupun qari'ah wanita, kan. Jadi di situ bagi wanita yang membaca al-Quran nak kena lihat betul-betul untuk pastikan jangan sampai dekat Instagram ataupun dekat Facebook itu katanya nak bagi pada kawan perempuan, kan, tapi dia publikkan dia punya capaiannya itu, sehingga kan suaranya itu mendayu-dayu sehingga dia mewujudkan resah gelisah, ya, yang kepada lain macam itu. Yang lain macam itu, ya. Dan ini Allah bongkar kerana ada sebahagian, bukan semua, ya, ada sebahagian daripada orang yang mendengar itu dia ada marad, ada penyakit. Jadi bila ada penyakit tu, bila ada penyakit ni tak kisahlah orang cakap betul, cakap tak betul pun, dia tetap juga ada penyakit, kan. Cuma kita kena elakkan daripada fitnah ataupun ujian tersebut. Baik, dan pada ayat 33 bercakap tentang tabarruj, jangan tabarruj al-jahiliyah. Apa maksud tabarruj ini? Menampakkan perhiasan yang sepatutnya disembunyikan. Kita bercakap tentang etika berpakaian, ya, yang penting dinyatakan pada ayat 33, dan pada ayat 34 seruan untuk selalu baca ayatillah wal hikmah, ya, iaitu ayatillah iaitu al-Quran, dan juga hikmah itu sunnah Nabi, ya. Ini adalah seruan untuk wanita, ibu-ibu lah, ya, ibu-ibu untuk baca Quran dan sunnah Nabi ini perlu diangkat di dalam rumah masing-masing. Dan adakah untuk perempuan sahaja, untuk lelaki sekali,
ya, tetapi ini adalah seruan untuk ibu-ibu mengambil perhatian, disebabkan innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah ini latif, ya, khabir, tahu bahawa sebenarnya bila kita membaca ayat dan ayat Quran dan juga sunnah Nabi ini, ia mewujudkan suasana keluarga yang lemah lembut, ya, kerana ia datang daripada Allah yang latifan khabira, ya, boleh menguruskan pelbagai masalah. Allah tahu apa yang akan berlaku. Kalau tidak ada panduan daripada Quran dan sunnah ini, kita rasa keluarga kita okey, tapi rupa-rupanya ia kelang kabut akhirnya kerana tidak diselia oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat 35 bercerita tentang betapa laki perempuan ada sama saja, ya, sama sahaja peluang untuk dapat pahala menuju kepada maghfirah dan juga ganjaran besar ke syurga Allah SWT. Ayat 35 Ustaz, ya. Jadi itu muka surat 422 dan 423 itu kita ada ayat yang ke-36, kisah Zaid bin Harisah. Menarik sangat Ustaz, ya. Pasal satu-satunya nama, cuba Ustaz tengok, ya. Pada ayat 36 hingga 40 ini ada nama Zaid. Dekat ayat mana Ustaz? Iaitu pada Zaidun. kita cari mana dia, dekat falamma qada Zaidun, ayat 37. 37, ya. Falamma qada Zaidun. Ada nama spesifik, ya. Diangkat nama Zaid itu disebabkan oleh isu Zaid bin Muhammad, ya, anak angkat pada Nabi, tapi akhirnya kena tukar kepada Zaid bin Harithah, ya. Dan anak angkat, bila dia dah biasa nama ayah yang angkat tu ditegur oleh Allah, dia tukar balik pada nama ayah yang asal. Nanti orang cakap, ini anak angkat, kan, kamu ni bukan anak bapa kamu sendiri, ya. Betapa Allah tidak membenarkan untuk membinkan kepada ayah bukan kandung, ya, bukan ayah kandung. Dan ini memang susah, sebagaimana kita tahu surah Al-Ahzab ini adalah ketika berhadapan dengan sekutu-sekutu yang ingin menyerang Islam. Susah, tetapi kita menyerah diri kepada Allah, Allah pasti akan memberi bantuan kerana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah satu perkaranya. Dan kemudian dinyatakan pada muka surat 424, iaitu pada ayat yang ke-45, fungsi dan tugas dakwah Nabi. Kita nak baca sikit Ustaz, ayat yang ke-45, 46, 47. Ya, subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Taala sekalian, kita nak baca 3 ayat, 44, 45, 46. Betul 45, 46, 47. 45, 46, 47. Okey. Ayat ini pun selalu dibaca juga saya, selalu dibaca dalam persembahan ataupun solat dan sebagainya. Menarik, ya. Jadi kita cuba baca, tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba tarannum Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang pertama, mubasysyiran wa nadhira. Ya, jadi Rasul adalah membawa kabar gembira dan juga membawa amaran peringatan. Wada'iyan, ya, menjadi penyeru kepada Allah dengan izinnya, ya, wada'iyan ilallah biiznih. Ya, biiznih, ada perkataan biiznih itu ada dua istilah dalam Al-Quran ini, iaitu masya Allah, dengan kehendak Allah. Itu melibatkan kepada tentera-tentera Allah yang dilibatkan dalam seseorang itu mendapat bantuan Allah.
Tapi bila istilah biiznih ini maksudnya hanya Allah sahaja. Ya, bila wada'iyan ilallah, orang berminat untuk menuju kepada Allah ini hanya milik Allah. Ya, walaupun kita ni berceramah ke, kita ajak kawan ke, ibu-ibu kejut anak ke, tetapi sebenarnya dengan izin Allah sahaja kita ini ataupun anak itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tidak mampu memberi hidayah, tidak nampak memberi hidayah. Wasirajam munira, dan nabi itu sebagai cahaya yang menerangi. Kesannya ialah orang-orang yang mengikut kepada rasul dapat cahaya, dan kalau kita juga berjuang macam rasul membawa risalah, kita akan diberi cahaya. Tapi kalau kita tak ajak, kesannya apa? Cahaya tu makin lama makin padam, Ustaz. Itu sebabnya kalau ada orang belajar agama tapi dia tak ajak orang kepada apa yang dia belajar, akhirnya dia sendiri yang akan zulumat, berada dalam keadaan kegelapan, berbuat dosa banyak kerana dia sendiri tidak mengajak kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira, iaitu memberi khabar gembira kepada orang beriman bahawa ada ganjaran kurniaan yang besar daripada Allah SWT. Jadi inilah juga yang kita ingin teruskan, ya. Walaupun mengajak orang kepada Allah itu tough juga, Ustaz, ya. Ada cabaran, lebih seronok kita duduk je kat rumah, kan, daripada kita nak pergi ke sana ke sini apa sebagainya. Tetapi kita tahu bahawa ganjarannya adalah fadlan kabira, ya. Ada ganjaran yang besar, kita dapat cahaya. Kalau tuan-tuan nak dapat cahaya untuk keluarga, maka keluarga kita perlu dilibatkan. Sekali-sekala tu bawa sekali mereka untuk dalam program ke, dalam kita buat kerja tersebut, agar mereka sendiri dapat cahaya. Kalau tidak, si ayah saja dapat, ataupun si ibu saja yang menyampaikan dapat, tapi anak dia main game sahaja di rumah, dan dia tak dapat kaitkan dengan apa yang ayah ibu peroleh. Ini adalah daripada halaman 424, dan kita pergi terus, ya. Halaman ini bercerita tentang adab bertamu ke rumah Nabi pada ayat 53 hingga 55, mengagungkan Nabi serta balasan atas perbuatan menyakiti beliau. Ini ayat yang biasa kita dengar pada solat Jumaat, Subhanallah. ayat 56. Betul, Ustaz. Sila, Ustaz. Okey, ayat yang ke-56, kalau kita solat Solat Jumaat. Solat Jumaat, betul. Maksudnya kalau perintah solat, Allah perintah kita, zakat kita, puasa pun kita, Allah perintahkan kita. Tapi selawat, Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita baca sama-sama ayat yang ke-56. Tambah hari ini kita berada di hari Jumaat. Subhanallah, perbanyakkan ucapan salawat dan salam. Kita cuba dengan bacaan sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini adalah seruan untuk kita berselawat, Ustaz, ya. Seruan banyakkan selawat pada hari Jumaat penuh barakah ini, pada masa-masa lain juga. Ini bukan hanya untuk hari Jumaat. Betul. Kerana bila bercakap tentang salawat Allah kepada makhluknya, itu tanda Allah memberi rahmat. Kan Allah itu yusalluna ala nabi daripada Allah. Kalau malaikat yang berselawat, itu tandanya malaikat memohon keampunan dan memohon rahmat daripada Allah kepada Nabi. Dan bagi kita sebagai orang beriman, insya-Allah bila kita berselawat, sebenarnya kita mohon pada Allah, ya Allah tolong beri rahmat kepada Nabi. Ya. Jadi kalau saya beri selawat, Allah bagi rahmat kepada Nabi, sebenarnya apa yang dimaksudkan di situ, kan?
kesannya ialah Nabi pun berselawat, ya, Nabi pun memohonkan kerahmatan kepada kita, malaikat pun memohon keampunan kepada kita, dan juga Allah memberi rahmat kepada kita. Jadi orang beriman ini dia bertimbal balik, dia doa pada sana, orang sana berdoa sini, kesannya itu dapat. Jadi makin kita nak dapat rahmat daripada Allah, selawat pada Nabi. Subhanallah. Makin kita mohon, ya Allah tolong bagi rahmat pada Nabi, nanti Allah bagi rahmat pada kita. Sama juga macam doa Ustaz ya. Doa pada orang lain, Allah akan kabulkan kepada kita sama ataupun lebih. Betul. Kepada orang yang berdoa secara ghaib. Jadi ini yang kita belajar daripada ayat 56 ini untuk mungkin ada yang kata selawat ni dapat apa kan? Dapat rahmat. Dapat banyak rahmat. Lagi banyak selawat, kita sebenarnya menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sebahagian daripada apa yang ada dalam surah Al-Ahzab ini, bercakap tentang kita menunaikan apa perintah Allah walaupun sukar, kerana kita tahu bahawa sebenarnya Allah akan membantu kita. Surah Sabah adalah surah yang ke-34, muka surat 428. Kita baca satu ayat sebelum kita berehat. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kita baca surah Sabah. Bermula dengan alhamdulillah. Ada banyak surah-surah yang bermula dengan alhamdulillah. 5 kan? Antaranya Al-Fatihah, Al-Kahfi, dan salah satunya juga dekat surah Sabah ya. Jom kita baca tuan-tuan dan puan-puan dengan bacaan jarakah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha bijaksana lagi Maha teliti. Ini satu daripada 5 surah yang bermula dengan alhamdu, ya, menjelaskan balik ada 4 surah, surah Kahfi, surah An'am, surah Sabah dan surah Fatir. Sebenarnya adalah syarah penerangan kepada alhamdulillahirabbil alamin yang kita puji dalam solat kita. Maksudnya bila kita puji pada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin ini bukan sekadar alam di sini sahaja, tetapi alam akhirat. Betul. Ya, yang kita puji, yang kita belajar daripada ayat nombor 1, sebahagian orang tidak sedar, tapi kita sedar, maka kena buat persediaan seperti mana Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang kita akan belajar, baca sebentar lagi. Kita berehat, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-36 daripada surah Sabah. Sabah. Saja anda tinggikan tempat berhenti. La ya'lamun. Sebab ramai di antara manusia yang tak mengetahui. Jadi gantung tinggi sikit dia punya ending dia. Dia panggil, kalau dalam istilah Taranum tu dia panggil mahattah. Mahattah mana stesen, perhentian. Jadi perhentian yang tinggi, perhentian yang rendah. Suara pun dah tak ada ni. Suara dah tak ada. Ya, baik, insya-Allah. Ya, insya-Allah Allah lapangkan rezeki Ustaz dengan suara yang lagi yang okey. Dan sebenarnya tuan-tuan, bila kita melihat kepada surah Sabah ini, mudah untuk kita faham apakah secara ringkas surah ini. Sabah ini adalah satu ratu pemerintah yang dia ada kerajaan yang besar. Rezekinya banyak, ya, tapi dalam masa yang sama bila beliau didekati ataupun didakwahkan oleh Nabi Sulaiman, maka beliau menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pasal apa? Pasal dalam surah ini ada bercerita tentang orang-orang yang banyak rezeki, ya, ataupun yang kaya, dia kadang-kadang dia istilahnya sombong, sombong, ya. Disentuh di dalam ayat 32 dalam surah ini, dia sombong dan dia berkata pada orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangmu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang yang berbuat dosa. Ya, nak ceritanya ialah bila orang ini banyak kekayaannya, dia mudah untuk berbuat kezaliman dan dia mudah pula untuk sombong. Tetapi Allah ingatkan dalam ayat yang Ustaz baca tadi, iaitu ayat 36, katakanlah inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah lah yang sebenarnya melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan juga mengqadarkan ataupun menyempitkannya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Ideanya ialah bila manusia tak tahu, maka dia kata bahawa saya okey apa? Saya kaya ni pasal saya punya ilmu. Ini pernah diujarkan oleh Qarun juga. Tetapi bagi Ratu Sabah ini, bila dia dah dapat kerajaan yang besar, rezeki yang banyak, tetapi bila dia dapat kata surat Bismillahirrahmanirrahim itu kan, maka dia tahu bahawa dia tahu bahawa sebenarnya ada kuasa yang lebih besar. Itulah yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman, dan itu tandanya orang itu berilmu. Orang berilmu kerana dia tahu siapa Tuhan. Orang tak berilmu, dia mungkin belajar sampai ijazah ke master ke PhD, tetapi dia tidak makin menyerah diri pada Tuhan. Dia tak sedar bahawa segala rezeki, kekayaan yang ada ini, ilmu dia, yang pandai ke pangkat dia adalah yabsutur rizqa, ya, Allah yang lapangkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anytime Allah boleh wayaqdir, Allah boleh musnahkan, dan ini yang dijelaskan pada surah 34 surah Sabah. Dan ini kalau kita lihat dalam ayat yang ke-46, satu daripada teori management Ustaz, ya. Teori pengurusan pasal Sabak dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dalam surah ini pakar pada pengurusan. Ya. Jadi salah satunya ini dikomen oleh Dr. Yusuf Qaradawi ayat 46. Katakanlah qul innama a'izukum biwahidah, iaitu aku hendak memperingatkan kepadamu satu perkara sahaja, iaitu agar kamu mencari kebenaran kerana Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. Dia kalau nak cari kebenaran, kita nak mencari idea, nak berfikir dalam menguruskan sesuatu, apatah lagi berkaitan dengan akidah, kita fikir dua-dua atau seorang je Ustaz. Maksimum dua. Mengapa tak boleh 3, 4, 5? Bila kita masuk 3, 4, 5, kita dah tak fikir secara objektif dah. Idea yang kita ada tu, pasal kadang-kadang Ustaz ada idea, saya ada idea. Tapi bila ada orang ketiga, kadang-kadang orang ketiga ni ada idea juga, dia tak nak sampaikan. Dia tengok siapa yang bercakap lebih apa istilahnya kencang lah pada waktu itu. Walaupun idea yang cakap ni kan tak ada apa pun kan. Yang sana ada idea, tapi pasal bila bertiga dia tak jadi. Kalau berdua okey, berdua je boleh lagi, pasal kalau saya senyap Ustaz cakap kan, kalau Ustaz senyap saya cakap, kalau saya cakap Ustaz senyap gitu kan. Nak ceritanya ialah ada ruang untuk kita lebih matang, dan kemudian kalau kita nak masuk meeting ke apa ke terpulang, ya. Tetapi kalau meeting yang tak produktif ialah apabila nak fikir waktu meeting.
Tak ada idea apa pun. Betul. Tak ada homework apa dibuat, terus masuk meeting. Lepas tu tengoklah. Akhirnya orang yang sama juga yang memberi idea pasal dia dah fikir lebih awal daripada mesyuarat tersebut. Jadi ini antara perkara yang kita boleh belajar, boleh kita semak lagi surah ini dan kita nak bergerak kepada surah Fatir, surah ke-35. Kita baca ayat 1 iaitu masih lagi ada perkataan Alhamdulillah. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, macam mana perjalanan Ramadan kita sehinggalah ke hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita semua, beri kekuatan kesihatan kepada kita untuk kita meraih sebanyak-banyaknya semangat dan juga kesungguhan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita agar kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin ya. Jom kita baca yang pertama surah Fatir di halaman yang ke-434. Kita cuba bayati insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah bacaan ayat pertama daripada surah ke-35, surah ke-5 yang mempunyai perkataan Alhamdulillah. Macam sabaqah pula. Sabaqah Ustaz ya, masya-Allah. Seronok juga Ustaz ya. Pasti insya-Allah nantikan. Bismillah. Segala pujian bagi Allah yang mencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah memuji ya, Allah memuji dirinya, untuk kita puji Allah. Fatiris samawati wal ard ya, pencipta. Di sini Fatir ini adalah yang membelah kepada penciptaan dan akhirnya samawati wal ard ini berlaku. Orang cakap tentang istilah Big Bang ya, itu istilah zaman sekarang Ustaz ya, tapi sebenarnya dia kalau atom itu pun ataupun nukleus ke apa ke, dia terpecah ya. Kalau katakan dalam badan kita sel, dia terpecah jadi dia terbagi 2, terbagi 4, terbagi 8 apa sebagainya, itu sebenarnya dicipta oleh siapa? Fatiris samawati wal ard, menciptakan apa lagi? Malaikat rusulan, sebagai utusan yang mempunyai 3, 2, 4 sayap ya. Mengapa kita nak tahu tentang sayap ini? Tak tahu pun kita, kecuali Allah beritahu. Satu, yang keduanya ialah pasal malaikat ini, bila kita puji Allah Rabbul Alamin, ada para malaikat yang menjadi tentera Allah yang menguruskan segala apa yang ada, termasuklah isu rezeki ya, termasuklah isu keselamatan kita, atap kita, langit, tentang keselamatan kita, tentang plate tektonik apa sebagainya, itu semuanya dijaga oleh para malaikat dengan izin, dengan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan pada ayat yang ketiga, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu, hal min khaliqin ghairullah, adakah ada pencipta selain daripada
Allah yang boleh beri rezeki. Ya. Pasal apa? Pasal yang uruskan, ya contohnya Ustaz ya, kalau katakan buka nanti makan nasi. Nasi itu bukan kita yang tanam. Betul. Kan? Dan macam mana pula yang petani itu datang sampailah kepada rumah kita dan akhirnya kita main makan dia. Kan? Semua itu namanya rezeki. Kalau kita nak cari nasi itu, kita kena usahakan daripada awal, rasanya tak berbuka itu Ustaz. Betul. Tak berbuka. Tetapi alhamdulillah kita ada Allah yang menguruskan, menghantar malaikat dan menguruskan segala-gala urusan ini, kita mudah saja makan ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, dalam surah ini banyak bercerita tentang kehebatan Allah untuk diimani, jangan didustakan, dan salah satu daripada tanda tidak mendustakannya menghargai hari akhirat Ustaz. Ya. Banyak contoh-contoh Allah cakap pasal angin, Allah cakap pasal bahran pada ayat 12 iaitu lautan, ada yang masin, ada yang tawar. Betul. Semua perkara itu Allah nyatakan malam dan siang pada ayat 13. Kemudian Allah bercakap tentang perkataan ataupun tentang pelbagai matahari, bulan ini pada muka surat 436. Dan muka surat 437 Allah mula membawa kepada kita wama yastawil a'ma wal basir. Tak sama orang yang buta dan yang nampak. Dan buta dan nampak fizikal kita tahu, tapi lebih daripada itu basir ini ada kaitan dengan mata hati. Mata hati iaitu tidak sama, wala zulumatu wala nur, tak sama orang yang dalam kegelapan dan orang yang dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini membawa kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang yang ada mata hati dia lihat kepada segala perkara ini, termasuk kalau kita lihat pada ayat 27 itu, apakah kamu tidak memerhati kepada air yang turun, buah-buahan yang pelbagai warna, jibal ya, apa Ustaz, jibal ya, gunung ganang ya, ada pelbagai warna. Kita biasa tengok gunung warna hijau Ustaz kan, tapi ada tempat kalau di New Mexico tu saya pergi, gunung warna merah ya, kan, dan ada tempat yang gunung berwarna-warni, bukan ada tumbuhan. Betul. Dia warna tanah je ya. Jadi yang ini kesannya apa? Kesannya sepatutnya menjadikan kita lebih khusyuk, dan yang paling khusyuk adalah Allah cakap min ibadihil ulama, iaitu di kalangan orang yang berilmu yang membawa dekat pada Allah SWT. Dan kalau kita perasan ayat ini biasa kita baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama ayat 28, muncul ketika ada bab-bab sains. Nak ceritanya ialah makin kita dekat dengan alam, dapat kaitkan dengan Tuhan, itu ulama. Ya, tapi kalau katakan orang tu tengok kepada bukit, tak ada apa pun. Tengok pokok warna hijau, so what? Kan, kalau cakap begitu aja, itu bukan ulama yang sebenar-benarnya, kerana ia tidak dapat menghargai kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak pastikan bahawa kita melihat perkara ini semua dan kita jadi orang yang beruntung, tidak rugi? Allah bagikan panduan ayat 29-30. Kita baca bersama Ustaz. Okey, baik. Kita nak baca sekarang dua ayat yang terakhir di halaman ini, halaman 437, 29 dan juga ayat yang ke-30. Jom kita cuba kita baca Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang
yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan kurniaannya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. 3 perkara Allah cakap dalam surah Fatir ini. Bila kita dah lihat kepada kebesaran Allah, kita yakin Allah ni hebat, maka kita buat apa? Yang pertama, tilawah kitab Allah. Ya, tilawah kitab Allah ini maksudnya adalah kita selalu membaca Al-Quran sehingga Quran itu menjadi SOP dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, mendirikan solat dan berinfak. Ya, berinfak daripada rezekinya secara terang-terang ataupun secara sembunyi ataupun terang-terangan kerana mengharapkan tijaratan lan tabur. Di mana ada bisnes ustaznya yang tidak pernah rugi. Dia ada bisnes kadang untung, kadang rugi. Tetapi Allah tawarkan perkara ini agar apa? Agar kalau kita dengar Quran, ya, kalau kita tak boleh baca, kita senyap. Ya, dan kalau kita ada orang yang membaca Al-Quran, kita hormati orang yang membaca Al-Quran kerana itu adalah perkataan daripada Allah, ya. Itu adalah tanda bahawa kita ni memang mahu banyak untung. Ya. Tapi kalau kita ni ada banyak benda lain, kita dengar ayat Quran je kita cakap dan cakap dan cakap. Sebenarnya Allah nak beritahu kamu ni memang nak rugi, ya. Tak faham-faham ke contohnya kan. Kerana apa? Kerana ayat Al-Quran tidak boleh dimain-mainkan begitu sahaja. Ini adab yang Allah ajarkan, ya, sepanjang Al-Quran, dan ini sebagai tanda untuk kita menjadi orang yang berilmu. Orang yang jahil dia memang suka buat bising. Betul. Sebab itulah susah kita nak mencapai wajilat qulubuhum tu. Ya, betul. Allahu akbar. Ya, gementar bahawa Tuhan sedang memerhati kan. Dan bila ada orang baca Quran, dia bukan random. Ya, bukannya tiba-tiba kita boleh dengar. Dan kalau katakan kita dengar seperti mana orang-orang pada zaman Rasulullah itu, dia sampai ada yang bersujud, Ustaz. Ya, jadi ini yang kita belajar daripada surah Fatir. Satu, pasal Allah kata pada ayat akhir 45, sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka lakukan, dia tidak akan benarkan satu makhluk pun bergerak yang menyawa di bumi ini, Ustaz. Kalau maksudnya ialah kalau katakan Quran tidak dihormati, solatnya dia ambil tak kisah saja, rasanya orang tu bisingnya pup terus mati je. Tapi Allah kata Allah tak buat begitu. Kalau Allah buat begitu, rasanya saya pun tak wujud sekarang ini, Ustaz, ya, kerana dosa-dosa, kerana tidak menghormati kepada apa yang patut dihormati. Jadi moga kita dapat menghargai Quran, kerana Quran ini adalah risalah daripada Nabi yang disampaikan pada ayat 1 hingga 5 surah Yasin. Kita baca bersama, Ustaz. Jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita hargai betul-betul Al-Quran yang Allah Ta'ala beri pada kita. Seperti yang selalu kita doa, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam Allah, bacanya, telinga kami telinga yang tak pernah jemu-jemu mendengar Al-Quran. Jadi kita cuba kita baca surah Yasin ayat pertama hingga 5. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ini adalah surah yang ke-36, surah yang famous, Ustaz. Betul, Ustaz. Surah Yasin ayat 1 hingga 5. Demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, makin banyak kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi orang yang diberikan hikmah oleh Al-Hakim, oleh Allah yang penuh kebijaksanaan. Ya, syaratnya apa, tuan-tuan? Syaratnya Al-Quran ni perlu dibaca banyak kali. Dia baca sekali saja bukan nama Quran. Quran itu maksudnya sesuatu yang dibaca berulang kali, ya. Innaka laminal mursalin, Allah bersumpah dengan Quran, dan Allah terus menyatakan sesungguhnya engkau di kalangan para rasul, kerana nabi diherdik, dihina, ya, dikacau, dibuat bising oleh orang-orang pada waktu itu kalau dia menyampaikan sesuatu kebaikan. Maka Allah cakap kamu ini memang di kalangan rasul, iaitu walaupun orang kata kamu gila, sebenarnya kamu tak gila. Kamu tak gila. Kamu bukan seorang saja. Kamu adalah geng-geng Rasul terdahulu. Jadi ia meneguhkan hati Nabi dan meneguhkan kita untuk beriman pada Nabi, terus committed dengan risalah
yang dibawakan iaitu al-Quran. Moga-moga kita akan ambil manfaat terus pada hari esok ustaznya menyambung surah Yasin. Kita berdoa agar kita berada di atas siratim mustaqim. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami bertemu dengan malam al-qadarmu ya Allah. Rezekikan kami untuk mendirikan malam al-qadar dengan penuh keimanan, muhasabah ya Allah. Lipat gandakan amal ibadah kami, kurniakan rezeki itu buat kami ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, teruskan menanam cinta kami kepada kalam-Mu Al-Quran. Permudahkan kami mempelajarinya ya Allah. Permudahkan kami membacanya ya Allah. Permudahkan kami mendalaminya dan mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita committed dengan al-Quran dan kita menghormati al-Quran sebagai sumber risalah dan ingin kita lebarkan kepada masyarakat dalam tabung gerakan al-Quran, satu platform tuan-tuan boleh menyumbang dan juga usaha kita bersama, ada yang boleh bercakap, ada yang menjadi juru kamera, ada yang boleh bagi duit, ada yang boleh bagi network jaringan. Kita sama-sama kerana semua yang terlibat ini adalah sebahagian daripada pejuang Al-Quran ini sendiri. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada hari ini esok, dan rancangan ini dibawakan oleh Mofas terus mendoakan tuan-tuan menjadi pejuang Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.